Kadang-kadang bukan kerana musuh kuat, kerana kita lemah. Bahan politik ini kurang. Riuh rendah ni letih, meletihkan kita. Walaupun kita rasa kita hebat, tapi letih juga. Saya mengambil keputusan untuk tidak menyemarakkan lagi masalah politik. Rakyat tengok pun tenang. Adalah saya, Sa'rani bin Muhammad, yang telah dilantik sebagai Menteri Besar Perak, bersumpah, berikrar. Secara kebetulan saya mengambil alih kerajaan dalam suasana pandemik COVID-19. Diikuti dengan perbalahan politik antara parti. Jadi saya mengambil keputusan untuk tidak menyemarakkan lagi masalah politik negeri Perak. Yang kalau disemarakkan nanti dia akan menjejaskan fokus saya untuk mentadbir negeri. Jadi kerana itu kita buat keputusan kita tidak terlampau menonjolkan sangat perkara-perkara yang berkaitan dengan politik, tapi pada waktu yang sama kita buat kerja secara perlahan-lahan, kita buat kerja secara konsisten untuk membangun dan mentadbir negeri, khususnya bagi kita membuat persiapan bagi memulakan atau membangkitkan kembali, mengembalikan kegemilangan negeri, hopefully setelah COVID-19 ini berakhir. Sebab itu sekarang ini sedang dalam peringkat Institut Darul Ridwan membuat tugasan untuk menyiapkan apa yang kita panggil blueprint untuk Perak Sejahtera 2030. Jadi jangkanya kita akan launch blueprint ini pada bulan Februari tahun hadapan. Jadi kita tak nak, saya sebutkan tadi, mewar-warkan benda yang dalam keadaan kita sedang berhadapan COVID-19 ini kemudian dipolitikkan. Yang akan ada orang menentang, akan ada orang yang dengan niat yang tidak baik untuk memperkecilkan usaha ini, dan ia akan membangkitkan pula kemarahan di ada pihak lain. Jadi kita bertelingkah pada benda yang tidak memberikan apa-apa keuntungan. Sebab itu now IDR sedang membuat persiapan itu, sedang buat engagement dengan pelbagai pihak, daripada yang setinggi-tinggi sampai yang paling bawah, tentang apakah kemahuan mereka dengan ketua jabatan. Jadi insya-Allah sekarang ini peringkat mereka buat engagement dengan DO daerah-daerah, sebab bulan lepas kita buat engagement dengan adun-adun dan ahli parlimen. Ni dengan DO, and then akan membuat persiapan segala-galanya akan dibukukan pada bulan Disember insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan launch pada bulan Februari tahun hadapan. Jadi mulai itu kita akan bekerja ke arah bagaimana kita nak menyempurnakan blueprint Perak Sejahtera 2030. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab keadaan ini agak tenang. Yang keduanya, saya berterima kasih kepada semua pihak lah. Dia cuma barangkali sedikit pengalaman yang saya ada. Ini penggal kelima saya. Saya berkhidmat di bawah beberapa orang menteri besar lah. Di bawah Tan Sri Tajuh Rosli, di bawah Datuk Seri Nizar Jamaluddin sekejap 11 bulan, di bawah Datuk Seri Diraja Dr. Zamri, dan juga yang paling akhir di bawah Datuk Seri Pejah. Okay. Jadi sudah tentu karakter menteri besar yang berbeza ini sedikit sebanyak memberi panduan kepada saya lah.
beri panduan kepada saya lah. Yang kedua, barangkali dalam Dewan Negeri itu saya dengan Wabinga Komeng adalah the most senior adun. We came in together. Tahun 1999, kita masuk bersama. Jadi, sebelah pembangkang ada seorang orang lama, sebelah kerajaan pun ada seorang orang lama. Tanggungjawab untuk bangunkan negeri ini not only Menteri Besar dan Kerajaan. Pembangkang pun ada peranan untuk membangunkan negeri. Baik. Kemudian saya ada pengalaman menjadi adun biasa, 1 penggal, and then menjadi Exco Kerajaan Negeri, 3 penggal, dan mau menjadi Menteri Besar. Dan saya pernah menjadi pembangkang 2 kali. Sekali pada tahun 2008 selama 11 bulan. Kemudian pernah menjadi pembangkang sekali lagi pada tahun 2018 dan pelanguan menjadi ketua pembangkang. Ada keperluan untuk berkolaborasi di antara pihak kerajaan dengan pembangkang, because we are not perfect. Of course, pihak kerajaan tak sempurna, pembangkang pun tak sempurna. Contohlah saya ambil. Semasa saya menjadi kerajaan, polisinya ialah kita panggil peruntukan. Adun-adun hanya diberi kepada adun-adun kerajaan, not adun pembangkang. Kemudian jawatan kuasa yang bermesyuarat, jawatan kuasa tindakan daerah, jawatan kuasa fokus group, jawatan kuasa bencana alam. Masa saya di kerajaan dulu, dia tak diberi peluang kepada pembangkang. Masa tu kita kerajaan, kita rasa kita ada kuasa untuk menghalang pembangkang. Mungkin pada waktu kebimbangan kita takut kalau diberi peluang mereka untuk mesyuarat dan sebagainya, takut mereka akan lebih popular daripada kita. Itu kemungkinan sajalah. Baik. And then bila kita menjadi pembangkang, tengok-tengok kerajaan baru pula hukum kita benda yang sama. Sebagai pembangkang, kami tak dapat peruntukan, tak dijemput hadir mesyuarat, tak diberi peluang. So kita rasa, tapi kita nak jerit di mana? Sebab itu polisi yang pernah kita buat. Kemudian bila Pakatan Harapan di kerajaan, dia mengikuti polisi yang sama. So masa kita fikir, mengapa kita buat begini dan yang rugi adalah rakyat. Kalau kita bagi peruntukan kepada pembangkang, jangan lupa dalam kawasan itu ada juga penyokong kita. Bila kita tak bagi duit kepada dia, mana penyokong tak dapat apa-apa lah. Kan? So, satu. Yang keduanya, bila kita jadi kerajaan, jadi pembangkang, kita baru sedar bahawa kita perlu berada dalam mana-mana mesyuarat untuk membolehkan kita berkhidmat. Right? Bila come to banjir, kita tak dijemput untuk hadir mesyuarat. So, kita boleh serve people. Tak boleh serve people. Jadi, saya bersebutlah diri saya lah. Of course lah, not only pendapat saya seorang. Bila saya jadi Menteri Besar, saya bertanya kepada kawan-kawan. Tanya kepada rakan-rakan saya. Termasuk saya terlebih dahulu berbincang dengan rakan-rakan adun Barisan Nasional. Ada 25 adun Barisan Nasional. Saya kata, saya nak membuat sedikit perubahan ini. So, apa pendapat mereka? Pertama, saya kata dalam masa saya membentangkan bajet, saya nak umum bahawa untuk tahun 2021, kita akan berikan peruntukan yang sama rata kepada semua 59 kawasan DUN RM200,000. Okey. Yang kedua, saya nak bagi peluang kepada adun-adun pembangkang juga dijemput hadir dalam mesyuarat jawatankuasa tindakan daerah. Yang ketiga ialah untuk memberi peluang kepada mereka hadir mesyuarat jawatankuasa bencana daerah. Yang keempat, mesyuarat jawatankuasa fokus group. So why not kita try bagi peluang supaya bila dia dah bercakap dalam pejabat daerah, dia dah bercakap. Jawatankuasa tindakan daerah dia dah bercakap. Jawatankuasa pengurusan bencana pun dia dah bercakap. And then dia boleh serve people berasaskan kepada keputusan yang dibuat bersama. So itu pada saya akan mengurangkan peluang dia untuk balun dalam sidang Dewan Negeri. So, ia terbukti bila kita bagi peluang, they have perform.
So pejabat daerah, pegawai daerah ke kerajaan akan mengambil kira pandangan itu, dan jika dia relevan, kita akan melaksanakannya. Sebab itu pendapat dan pandangan daripada seorang wakil rakyat yang sudah tentu. Dia buat itu berasaskan kepada pemerhatian dan juga pengalaman dia dalam kawasan dia. Yang penting ialah dia bagi pandangan dan kerajaan mengambil tindakan dan dia puas hati. Ia bukan bermakna menjinakkan kepada saya berdasarkan pengalaman. Bermakna dah diberi peluang, dia akan puas hatilah. Bila musim COVID, saya bagi setiap adun 20,000. 20,000 dua kali bagi. Saya ingat 2 kali bagi. Itu standard semua dapat. And then mana-mana adun yang kawasannya kena PKPD yang terkurung, saya tambah lagi 20,000. So termasuk kerajaan dan pembangkang. Jadi ya, saya wakil rakyat, saya tahu we need money sebab keperluan mendesak. Saya rasa dia happy lah, walaupun tak banyak lah, tapi dia happy, ada duit, dan saya dapat respon yang baik. Baru ni saya buat penyampaian 20,000 unit smartphone untuk program untuk PDPR. Jadi kita bagi kepada 20,000 orang dan kita beri peluang kepada semua adun untuk menyampaikannya. So kita hantar 200 unit pertama kepada semua pejabat adun, dan adun sendiri, tak kira dia kerajaan atau pembangkang, so dia deliver. Nama-nama penerima itu dicadangkan oleh pejabat pelajaran daerah, orang yang betul-betul memerlukannya. Cuma penyampaian dibuat oleh, tak macam dulu. Dulu kerajaan kontrol semua. Dia sekadar berbeza macam dulu, lain. Sekarang rakyat menilai, oh, wakil rakyat saya walaupun DAP tapi kerajaan bagi. They know. Kan? So, benda ni ditahu. Dan of course lah, kalau dia DAP ke, dia PKR ke, dia tak akan kata ini saya bagi, sebab orang semua tahu. Orang semua tahu ini kerajaan sumbangkan dan disampaikan oleh wakil rakyat masing-masing. Saya mendapat respon yang baiklah. Maksud rakan-rakan, ini satu cara baru dan kita rasa ia mengurangkan degree perbalahan politik yang sia-sia. Jadi kerana, and then baru ni saya sebutkan tadi, kita buat libat urus untuk menyediakan blueprint Perak Sejahtera 2030. Dan IDR seminggu sebelum sidang Dewan, 2 minggu sebelum sidang Dewan, IDR buat secara virtual, jemput semua adun untuk memberi pandangan se-virtual kepada IDR. Sebab of course kita kena ingat, bila kita nak bangunkan negeri, kita tak boleh develop only kawasan BN. The whole state we have to develop. Betul tak? So ada setengah diwakili oleh pembangkang. So dia dibagi peluang dia. And then baru ni saya bagi jaminan dalam ni, apabila Pegawai Kewangan Negeri nak menyediakan kerangka bajet 2022, saya dah beritahu Datuk Ngah, mengapa tak kita juga jemput pembangkang untuk now dia bagi pendapat dia. Apa yang perlu? Di mana kelemahan? Di mana kelebihan? So apa permintaan dia? Of course kita tak boleh entertain semua kehendak sebab ada kekangan dari segi sumber kewangan, tapi sekurang-kurangnya memberi peluang kepada bagi pandangan. Jangan lupa bahawa bajet ini akan dibentangkan pada bulan November atau Disember, dengan dia orang akan debate. Tapi kalau kita dah entertain dia sekarang ni, apa dia nak debate lagi? Betul tak? Sebab benda tu telah dia bagi pandangan. Dulu punya style, dia langsung tak dilibatkan. Tiba-tiba bajet tu keluar depan mata, dia balon. Saya pun bagi ruang kepada pemimpin pembangkang, DAP, PKR, Amanah. Dia orang bagi tahu nak jumpa. Jumpalah. Dia jawab saya, duduk bincang, dengar, dia orang nak cakap. So, tak semestinya saya entertain atau lulus semua benda sebab kita ada konsentrasi itu. Tapi pandangannya diterima dan sebahagiannya adalah pandangan yang baik. Pandangan baik, they are leaders. So, dia ada pandangan dia sendiri yang kita fikir boleh kita gunakan. Jadi nampaknya bila saya bagi peluang dia nak jumpa, saya tak ada masalah. Selama ni tak ada satu pengiktirafan kepada Ketua Pembangkang. Tak di-mention pun sebut. But now kita akan meletakkan jawatan Ketua Pembangkang tu recognize lah
Cuma dari segi apa orang panggil taraf dia, kalau kata di kabinet dia akan letakkan taraf menteri. So kita akan fikirlah taraf dia macam mana di peringkat negeri. Ya. Dan saya rasa ni sudah tiba masanya di mana orang Malaysia lah, rakyat Malaysia, seluruh dunia atau generasi barulah, dia lebih nak melihatkan kepada profesionalisme ini, ya, tentang keadilan, itu diberi peluang. Sama kata nampak ni macam tu. Maknanya kerajaan tidak mendapat semua dan pembangkang tidak hilang semua. Cabaran di mana-mana pun adalah. Okay. Pertama sekali dalam Barisan Nasional dan UMNO sendiri, biasanya saya selalu sebutlah, jangan sepak lagi sendirilah. Kadang-kadang bukan kerana musuh kuat, kerana kita lemah. Okay. Bukan kerana musuh kuat. Di beberapa tempat, contoh saya kata di Perak, kekalahan beberapa kawasan pilihan raya yang dahulunya dimenangi oleh UMNO. Dia bukan kerana PAS kuat atau Pakatan Harapan kuat, tapi kerana pada waktu itu UMNO lemah. Sebab dia ada pertelingkahan dalam pimpinan bahagian, ada pecah dalam pimpinan bahagian, sabotaj dalaman, semua itu melemahkan kita. Dan orang akan, bila melemahkan kita, pengundi tak keluar. Pengundi kalau keluar pun marah kepada kita, jentera tidak tersusun. So, itu bendanya. Ini dibuktikan bila kita buat PRK selepas kita kalah. Kita buat PRK. Bila kita melihat PRK, di mana-mana tempat, pertama kita pesan, the first thing to do is we must unite. Semua jentera parti kena bersatu. Baru kita boleh pergi berperang. Otherwise, you don't go lah. Kita akan diketawakan. So, itu terbukti baik. Di mana-mana PRK terbukti baik. Biasanya lah tentang calon, kan, itu benda-benda tu. Benda tu you boleh putuskan selesai. Saya menjadi pengarah PRK Selim. Okay, alhamdulillah, sebab once sudah mention calon, everybody setuju terima. Wanita, pemuda, puteri, bahagian, semua lapisan, cawangan-cawangan, tak ada sebut tentang calon, sebab calon ni satu, itulah calon kita. Semua orang datang bekerja dan memberi kerjasama, tak ada sabotaj. So kita menang, buat kerja mudah dan menang. Jadi itulah saja formula pilihan raya ni di mana-mana. Tapi di negeri Perak ini saya yakin penuh, jika semua pertelingkahan dan adu domba dalaman, kalau kita belajar semua, so kita akan boleh balik kepada kemenangan yang pernah kita lakukan pada tahun 2013. Okay. You nak balik kepada 2004 tu tak mungkin lah. Tak mungkin. 2008 kita kalah. Tapi 2013 kita balik dan menang. Baik parlimen dan juga state. Jadi kalau dapat disusun atau dikekalkan spirit yang sama, boleh kembali untuk menjadi kerajaan yang kuat di negeri Perak. Sebab rakyat, sangat rakyat belajar. Saya dah beberapa kali sebutlah. Rakyat kita minta supaya menggunakan pengalaman PRU 18. PRU 18 seluruh Malaysia termasuk Perak, sama ada kerana kekeliruan di antara nak mencuba berubah kepada kerajaan baru, akhirnya kita dapat kerajaan tak kuat. Dulu, berpuluh tahun dahulu, Barisan Nasional boleh membangunkan negara dan negeri sebab BN tiap-tiap kali dapat 2/3. 2/3 ini
Bukan kita nak sombong, sebab 2/3 itu diperlukan untuk menukar perlembagaan jika perlu. Perlembagaan hanya boleh ditukar jika ia termasuklah menambah bilangan kawasan pilihan raya, macam-macam benda. Itu. Yang kedua, dia akan mengurangkan lompat parti. Sebab kajian kuat kan? Lompat 2-3 orang pun dia tidak menjejaskan apa-apa. So, itu kita perlu kerajaan yang kuat. Bukan bermakna tak ada pembangkang, tak cantik. Sebuah kerajaan yang baik hendaklah ada pembangkang. Tetapi jangan 50-50. Seperti berlaku 2018. Tak kuat. Kerajaan dia bina tak kuat. Apatah lagi, katalah Perikatan Nasional, PN, Tan Sri Muhyiddin menjadi kerajaan. Untuk jadi kerajaan, dia perlu 111. Dia dapat 117. Atau lepas tu tinggal 114. Wow. Very fragile, very, very weak. Bila-bila masa saja akan goyang. Dan sebagai Perdana Menteri, tak senang duduk. Tak senang duduk. So, sama di Perak. Sama di Perak. Di Perak, Barisan Nasional asal dapat 27. Pakatan Harapan, 29. PAS, 3. Tiga entiti ini tak boleh bentuk kerajaan. Sehingga ada daripada UMNO melompat pergi 2 orang. Mengapa 2 orang melompat pergi? Sebab kerajaan tak kuat. Pergi, dapatlah dia jadi kerajaan 31 kursi. Kerajaan 31 kursi bukanlah kerajaan yang kuat. Apatah lagi dia dibina oleh beberapa parti-parti. Okay? Macam dulu, satu kita boleh buat sebab di kalangan Barisan Nasional itu ada satu parti yang dominan, UMNO. Satu ketika di Parlimen ada 103 kursi UMNO. Okay? Jadi ada satu parti yang dominan. Macam di Perak itu, Bersatu hanya ada 1 kursi. Walaupun dia jadi MB, tapi dia tak kuat. Dia tak senang hati. Ada banyak benda yang perlu disempurnakan kehendak. DAP kata, aku boleh sokong hanya jadi MB, but ini aku yang aku nak. Okay? PKR pun sama. So, kita faham, dia kerajaan yang very fragile. From the beginning, saya dah bagi tahu, ini kerajaan yang tidak kuat. Dan kita dengar banyak benda. Saya jadi ketua pembangkang, waktu banyak benda dan kita tahu. Benda tu berlaku. Sama seperti sekarang. Sekarang, walaupun katakan saya ada UMNO 25 kursi, tapi UMNO saya tak boleh jadi kerajaan. UMNO perlu berkolaborasi dengan PAS dan dengan Bersatu. Kan? Jadi, sebagai kerajaan, saya pun tak boleh berkeras sangat. Ada benda yang kepada saya boleh bertoleransi. Sama seperti PAS, sama seperti Bersatu. Jadi, kecuali kalau saya ada 31 kursi UMNO sahaja contoh dia. Bukan mendabik dada, tetapi ada kekuatan. Ada lagi kursi lain yang boleh dimenangi oleh DAP, oleh PAS atau oleh Bersatu. Tapi UMNO sendiri, BN sendiri katalah ada 31 kursi. Dia kerajaan yang kuat sebab dia melebihi separuh. Okay. Jadi rakyat Malaysia, termasuk dari Perak, saya ingatkan bila come to pilihan raya umum, of course lah, you akan bercakap ni, orang parti A akan kata parti B tak bagus. Kalau parti A kata parti B bagus, tu nak kiamat dah tu. Okay. Of course, parti B kata parti A tak bagus. Dan rakyat boleh menilai. Cuma saya minta rakyat kena pilih sebuah kerajaan yang kuat. Yang kuat. Kerajaan yang kuat ni pertama, dia mestilah yang dia berada di mana-mana. Setiap kampung dia ada cabang, dia ada cawangan dia. Setiap kampung ada wakilnya, ada grassrootsnya. Ini parti yang kuat. Yang kedua, yang ada pengalaman untuk mentadbir. Of course, kita mengaku kita barangkali ada buat kesilapan atau kesalahan semasa Barisan Nasional memerintah. Tapi saya dah bagi tahu kita will learn. Kita telah belajar. Kehendak rakyat kena diikuti dan now we come back. Kita datang menawarkan balik dan kita minta pilih kembali UMNO dan Barisan Nasional sebab kepada kami UMNO ni parti grassroots, parti yang berada di setiap kampung semua tempat. Jangan rakyat tersilap memilih kerana ikut perasaan, terkeliru, nak ubah, and then kita dapat kerajaan yang lemah. Everywhere kerajaan yang lemah.
peringkat kebangsaan, peringkat negeri. So kerajaan yang lemah, dia tak boleh buat keputusan. Nak kena mengambil kira beberapa, nak beli jiwa orang panggil ya. Otherwise jatuh kerajaan, tukar kerajaan. Sebab itu saya menghormati sangat-sangat titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak dalam hari saya mengangkat sumpah tu kan dia sebut pelantikan 3 orang menteri besar dalam tempoh 2 tahun 3 tahun ini bukanlah kejayaan. Sebab tak, you cannot decide. Tak boleh buat. Okay? Jadi yang saya buat sendiri, saya buat engagement tadi kerana bila saya throw idea, saya nak bukan saja disokong oleh kerajaan tapi juga disokong oleh pembangkang. Benda kita buat ni benda baik. Kalau dia kadang setengah-setengah tu bukan dia tak setuju kerana tak baik, tak setuju sebab dia pembangkang. As long as bangkang saja, it is not good for the country. Tak. So, sebab itu saya kata kita buka kepada pembangkang untuk bersama menyertai kita. Of course lah, sebagai kerajaan, we manage, we govern the state. Tapi your idea, your opinion, boleh berikan kepada kita. Jadi nasihat saya lah kepada pengundi-pengundi, tolong pilih kerajaan yang kuat dan kerajaan yang ada pengalaman untuk memerintah dan mentadbir. Okay? Jadi minta maaf lah sebab ada beberapa orang sekarang jadi pembangkang lah, dulu dia jadi kerajaan. Minister, dia tak sebut nama lah. Dia kata, Datuk, betul lah jadi kerajaan ni bukan senang, jadi pembangkang lagi senang. Betul lah, sebab you jadi pembangkang, you balut saja. Jadi kerajaan, you nak kena buat banyak benda, buat perubahan, you have to think a lot, you have to propose, dan dia kena ambil kira. Banyak benda kena ambil kira. Jadi pembangkang, balun je lah.